Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Alqamah dan Al-Aswad. Mereka berdua berkata, ada seorang lelaki pergi menemui Ibnu Mas'ud. Dia menceritakan dengan katanya, sesungguhnya saya membaca Al-Mufassal, yakni surah-surah Mufassal, dalam satu rakaat. Ibnu Mas'ud berkata, adakah kamu baca laju seperti membaca syair? Dan kamu taburkan seperti tabur buah tamar yang huduh? Tetapi sebaliknya Nabi SAW membaca An-Nazair, jadi beberapa surah yang sama kandungannya ataupun isinya, dua surah dalam satu rakaat, yaitu An-Najm dan Ar-Rahman dalam satu rakaat, Iqtarabat dan Al-Haqqah dalam satu rakaat, At-Tur dan Al-Dhariyat dalam satu rakaat, Idza Waqa'at dan Nun dalam satu rakaat, Sa'ala Sa'il dan An-Nazi'at dalam satu rakaat, Wailul lil mutaffifin dan Abasa dalam satu rakaat, Al-Muddathir dan Al-Muzammil dalam satu rakaat, Hal Ata dan La Uqsimu biyaumil qiyamah dalam satu rakaat, Amma Yatasa'alun dan Al-Mursalat dalam satu rakaat, Ad-Dukhan dan Idza Syamsu Kuwirat dalam satu rakaat. Abu Dawud berkata, ini adalah susunan Ibnu Mas'ud rahimahullah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid, katanya, saya pernah bertanya Abu Mas'ud ketika dia sedang bertawaf di Baitullah, faqala, maka dia menjawab soalan saya itu, pertanyaan saya, dengan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada sesuatu malam, kafatahu, dua ayat itu cukup kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersembahyang dengan membaca, berdiri itu maksudnya bersembahyang dengan membaca 10 ayat, tidaklah dia ditulis termasuk dalam senarai orang-orang yang lalai. Dan sesiapa yang membaca 100 ayat, ditulis dia termasuk di antara orang-orang yang taat, orang-orang yang taat dan mendirikan ibadat pada waktu malam itu. Dan orang yang membaca 1000 ayat ditulis minal muqantirin, ditulis termasuk dalam kalangan al-muqantirin, yaitu orang-orang yang banyak hartanya, yakni hartawan. Qala Abu Dawud, Ibnu Hujairah al-Asghar, yang kecil ialah Abdullah bin Abdurrahman bin Hujairah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr lagi, katanya, ada seorang lelaki pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, ajarlah saya baca Quran, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu bacalah 3 surah yang dimulakan dengan alif lam ra. Orang itu berkata, saya sudah tua, hati saya keras, dan lidah saya pun keras juga. Hati saya payah nak ingat, dan lidah saya kerah. Nabi SAW kata, kalau begitu kamu baca 3 surah yang dimulakan dengan Hamim. Orang itu kata seperti itu juga.
Lalu Nabi SAW kata, kamu bacalah 3 surah minal musabbihat, iaitu surah-surah yang dimulakan dengan tasbih. Tasbih iaitu subhanalladzi ka, sabbaha lillah ka, yusabbihu ka, sabbih isma rabbika ka. Itu minal musabbihat. Tetapi orang itu berkata seperti itu juga. Lepas tu orang itu berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya satu surah yang merangkumi, yang lengkap, merangkumi semua. Nabi SAW pun ajar dia baca idza zulzilat, sehingga habis. Orang itu pun berkata, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan kebenaran, saya tidak akan melebihkan ataupun menambahkan daripada itu sampai bila-bila pun. Thumma adbara ar-rajul. Lepas tu orang itu pun pergi. Berpaling, pergilah. Nabi SAW pula berkata, aflahar ruwaijil marratain, berjayalah orang ini 2 kali, atau berjayalah orang yang pergi ini 2 kali. Nabi kata begitu. Ini bab tentang bilangan ayat-ayat. Riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW katanya, satu surah daripada Al-Quran ataupun satu surah dalam Al-Quran, 30 ayatnya akan ataupun dapat memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan dosa-dosanya, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini bab pecahan, bab-bab sujud. Dan berapakah sujud di dalam Al-Quran? Yani berapakah tempat sujud tilawah dalam Al-Quran? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Al-As bahawa Nabi SAW mengajarkan kepadanya bacaan Quran, qiraat, 15 tempat sujud di dalam Al-Quran. 3 daripadanya di dalam mufassal, yakni surah-surah mufassal. Dalam surah Hajj ada 2. Abu Dawud berkata, ada diriwayatkan daripada Abi Darda daripada Nabi SAW 11 sujud, yakni 11 tempat sujud tilawah. Wa isnaduhu wahin, tapi isnadnya lemah sangat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan bahawa Uqbah bin Amir menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Mishrah bin Ha'an Abul Mus'ab, katanya, saya telah bertanya Rasulullah SAW, di dalam surah Al-Hajj ada 2 sujud? Nabi SAW menjawab, iya. Sesiapa yang tidak mahu sujud pada 2 tempat itu, janganlah dia membacanya. Janganlah dia membacanya. Tak apalah, kita tengok semula yang dibaca saat ni. Baru ni pun bahagian yang pertama tu sudah kita terjemah dah. Cuma terjemah sekali lagi. Sebelum ni kita telah baca dah hadis-hadis berkenaan dengan jangka masa baca Quran itu. Selama mana kau yang bagusnya, yang semolek-moleknya seseorang itu berhabis sekali Al-Quran itu. Dalam setengah riwayat ada sebut 2 bulan, ada sebut sebulan, ada sebut macam-macam lah. Sehingga akhirnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Dan Nabi SAW ada menyebutkan, baru ni kita sudah baca dah, iaitu kalau orang yang baca Quran dalam masa kurang daripada 3 hari, dia tak akan faham Quran. Maknanya tak boleh lah, cepat sangat. Habis Quran tu cepat sangat, tak boleh. Sebab maksudnya selain daripada baca tu nak dapat pahala, ialah untuk tadabbur, untuk
memerhatikan makna ataupun ajaran Al-Quran itu. Amalan ni pula Imam Abu Daud dengan mengemukakan hadis Ibnu Mas'ud ini, dia nak cerita cara baca tu ialah dengan cara tartil, dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, mengikut ilmu tajwid lah, mengikut ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Baca dengan cara yang betul, tak boleh baca kira laju, ikut sera tak boleh. Ikut sera tak boleh, laju sangat ke ataupun baca tak betul ke, tak boleh. Mana Quran ini kena baca dengan betul. Kalau tak boleh baca dengan betul, kena belajarlah dulu. Tak boleh baca dengan betul lagi, tak pandai lagi, kena belajar. Hak ni lah hak nombor satu sekali, hak kena belajar bagi orang Islam. Sebab apa? Sebab kita nak guna dalam sembahyang. Dan sembahyang tu siapa boleh jadi tak sah kalau tak betul baca Fatihah tu sekurang-kurangnya. Hak sekurang-kurangnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihatil Kitab, yakni ummul kitab tu lah, surah Fatihah. Kalau baca pun tak betul, serupa juga. Dengan sebab itu ulama-ulama mengatakan usah kau baca satu surah tu tak betul. Kalau sengaja sebut mana-mana perkataan, mana-mana huruf tu dengan tak betul sampai berubah makna, dosa lagi. Dosa lagi ada. Bukan tak sah, bukan sekadar tak sah, dosa lagi ada. Kalau sengaja. Kecuali kalau tidak sengaja, lain ceritalah. Misalnya ramalkan juga orang tak boleh sebut ra tu, dia jadi ra, tu nak rana. Kita kata kalau lagu tu dia jadi sebut, sedangkan makna dia boleh berubah antara rain dengan ra tu. Kalau dengan sengaja tak boleh. Kalau tidak sengaja kerana keuzuran, itu lain. Walau bagaimanapun, utamanya tak boleh lah cari orang hak lagu tu. Kena cari orang yang betul-betul fasih, betul-betul sebut molek, untuk buat imam. Setara itulah pentingnya bacaan ni. Lepas tu kalau nak perhabis Quran ni dalam masa kurang daripada 3 hari, tentu sekali akan berlaku ginilah, akan jadi ginilah. Ataupun kalau dalam masa sehari nak habis 3 kali, cara tak pergi jamban, tak mayan agak. Kalau nak habis 3 kali, kita kata. Maknanya kalau baca siapa lagu ni tak ada makna, boleh dosa. Orang tu pergi riwayat kepada Ibnu Mas'ud, dia baca mufassal dalam satu rakaat. Seperti baru ni kita sudah sebut dah kan, Al-Quran ini kalau mengikut hizibnya dibahagikan kepada beberapa hizib kan. Dibahagikan kepada beberapa hizib. Hizib yang akhirnya iaitu mufassal, dimulai dengan surah Qaf. Mengikut setengah ulama dimulai dengan surah Al-Hujurat. Bayangkanlah daripada surah Al-Hujurat ataupun Qaf sampai Qul a'udzu birabbin nas tu, sampai akhir Quran tu baca dalam satu rakaat. Bayangkanlah lagu mana. Tu Ibnu Mas'ud kata membaca tu laju macam membaca syair kau. Yang ni bukan maksud dia sendiri baca Quran ni supaya syair ni dari segi berentak seperti syair tu dah. Tak ada orang buat lagu tu. Yang ni laju, kalau baca syair, kalau kita baca laju pun tak apa, salah pun tak apa. Salah pun tak apa. Jadi baca Quran ni tak boleh buat lagu tu. Kena baca biar betul dari segi sebutan dia, gapo semua tu. Dan tak boleh laju ikut surah gitu, bukan gitu maksudnya. Nak suruh perhati belah-belah makna dia. Sekurang-kurangnya menghayati bacaan tu. Kalau tak faham makna pun, bacalah biar betul tu. Ada juga berasa sedap baca tu. Dan mutabur bacaan kamu ni, kamu tabur buah tamar ke hak buruk. Buah tamar buruk, buah tamar hak tak molek mutu dia tu, gitu ke? Tak boleh lah, tak kena dah kalau baca lagu tu. Tidak menyuruh baca banyak.
Dalam semaya kau ataupun baca Quran semata-mata baca banyak tu tidak ada kelebihan di situ. Kelebihannya ada pada baca dengan baik. Baca dengan baik. Dia kata sebaliknya Nabi SAW dia baca An-Nadhair, yakni surah-surah yang serupa dari segi makna dia. Hak ni cerita tentang akhirat misalnya, tentang syurga neraka. Hak lagi dia baca hak lagu tu juga. Hak ni berkaitan dengan jual beli muamalah. Hak lagi surah lagi pun hak lagu tu juga. Gitu. Dia baca lagu tu dua surah. Maknanya kita baca dalam satu rakaat tu dua surah tak apa, boleh. Nabi SAW sendiri pun pernah buat lagu tu, baca dua surah. Yang ni kita baca misalnya Tabbat Yada tu sah dengan Qul Huwallahu Ahad, baca dua surah dalam satu rakaat, boleh. Bukan tak boleh. Dari segi boleh tu boleh. Dalam satu rakaat, mana dua aja dia kapuh, dua-dua aja. Tidak kata nak ke habis satu sekumpulan surah tu macam surah Mufassal tadi daripada Qaf tu sampai habis, tidak lagu tu. Dia baca dua-dua. Misalnya An-Najm dengan Ar-Rahman, hak dekat. Mana hak tu serupa tu, maknanya isi dia lebih kurang. Dalam satu rakaat dia baca tu. Iqtarabat dia dengan Al-Haqqah dalam satu rakaat. Tur dengan Adz-Dzariyat dalam satu rakaat. Idza waqa'at dan Nun, idza waqa'atil waqi'ah itulah. Dan Nun dalam satu rakaat. Sa'ala sa'ilun dengan An-Nazi'at dalam satu rakaat. Begitulah seterusnya dia sebut. Lagu tu. Cara dia baca dua-dua surah. Kalau nak kapuh pun dua-dua surah je. Kalau tidak baca satu-satu surah lah. Itulah yang molek. Kalau nak kapuh, nak gabungkan, baca lagu tu. Jangan banyak sangat. Abu Daud berkata ini adalah susunan Ibnu Mas'ud. Susunan Ibnu Mas'ud. Ini dia kata susunan Ibnu Mas'ud. Susunan Ibnu Mas'ud gitu. Susunan Ibnu Mas'ud itu boleh difahami dengan dua makna. Satu, susunan Ibnu Mas'ud hak dia sebut sini lagu ni. Mana hak dia dengar Nabi SAW baca dalam semaya tu lagu ni lah. Bukan bermakna hak lagu ni semua tempat, semua surah-surah yang disebutkan saat ni dalam tertib hak dalam Qurannya lagu ni. Tidak. Seperti surah Ad-Dukhan dengan Idza Syamsu Kuwirat tu jauh duduknya. Hak tu dalam juz yang keberapa ni, dalam juz yang keberapa. Tidak duduk sekali. Tertib taklif Ibnu Mas'ud ni, susunan Ibnu Mas'ud ni maksudnya hak dia sebut gini, susunan ni. Susunan ini hak dia dengar daripada Nabi SAW. Bukan bermakna susunan dalam Quran yang ada ni lagu ni semuanya. Tidak gitu. Setengah-setengah tu memanglah hak dekat-dekat kan, memang dekat. Tapi setengah-setengahnya tidak gitu. Satu dengan makna tu. Satu lagi dengan makna dalam mushaf dia. Dalam mushaf Ibnu Mas'ud itu susunan surah tu lagu ni. Susunan surah tu lagu ni. Bermakna tidak serupa lah pada dari segi tertib surah tu dengan mushaf yang ada di hadapan kita sekarang ni. Itu maksud susunan Ibnu Mas'ud tu gitu. Tetapi yang lebih baik kita kata susunan Ibnu Mas'ud ini yang mengikut apa yang dia dengar daripada Rasulullah SAW baca dalam semaya tu. Bukan makna ada kena mengena dengan susunan di sini, susunan mushaf dia. Sebab masalah mushaf dia tu pun sendiri
tidak diyakini dari segi kebenarannya, dari segi kesahihannya, dari segi sanadnya, dengan tertib supaya disebut-sebut itu. Tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dengan sebab itu, hak lebih sesuainya kita kata di sini ni mengikut tertib hak Nabi SAW baca dalam sembahyang. Gitu dalam sembahyang dia Ibnu Mas'ud ikut. Bukan nak royak tertib dalam Quran tu, tertib dalam Quran tu serupa ada ni juga. Sebab banyak benar orang duduk kaitkan dengan Ibnu Mas'ud ni bukan. Siapa mana kalau kita ikut era dalam setengah-setengah riwayat ni. Sebab itu yang penting mana mengaji hadis ni. Kalau tidak boleh jadi bercelaru banyak perkara. Orang royak kata sahih, kita pun tengah-tengah dah lah. Padahal benda tu lagu mana betul ke tidak tak tahu lagi. Kalau mengaji baru tahu. Sebabnya ada disebutkan tentang Ibnu Mas'ud ni, dia tidak masuk dalam mushaf dia tu, dalam Quran dia susun, hak dikatakan susunan dia tu surah Fatihah tak ada. Dan muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas pun tak ada. Bahkan dalam setengah-setengah riwayat ada sebut kata dia menafikan hak tu sebagai Quran. Kalau menafikan sebagai Quran, jadi lagu mana? Satu ayat tu ayat Quran ni kalau menafikan bukan Quran, jadi kafir lah, wala'iyadzubillah. Patutkan Ibnu Mas'ud tu lagu tu. Ibnu Mas'ud sahabat besar ni, sahabat muhajirin semasa di Mekah awal lah, peringkat awal lagi ni masuk Islam. Takkanlah lagu tu siapa balah pula dengan Sayyidina Uthman kono. Ini cerita saja. Dengan sebab itulah Imam Nawawi, Imam Razi dan Imam Ibnu Hazm dan lain-lain lagi, ramai lagi kata cerita ni karut berlaku fitnah terhadap Ibnu Mas'ud. Kalau sungguhlah benar dia berlaku dari segi logiknya, kita kata geget dah lah di zaman awal dulu sahabat-sahabat. Siapa dia pernah kafir ke dia? Kini jelas dah. Kalau tolak Quran ni tak terima satu ayat saja, satu patah saja, bukan satu ayat, satu patah saja, kata tak ada ni, bukan termasuk dalam ayat ni, kafir selalu. Wala'iyadzubillah, kena mengucap semula. Siapa setara tu kalau betul benda ni berlaku, geget dah lah. Tak ada, tak pernah ada siapa-siapa pun dalam riwayat mana-mana pun sahabat pertikai dia, keislaman dia tu sebab dia ni. Tak ada. Menunjukkan benda tu tak ada. Lepas tu orang hak timur pula dia tahu gini-gini, tak perlulah. Betul dah Imam Nawawi kata tu. Tolak dulu lagi. Kalau ada hadis, sebab ada juga macam Maulana Maududi dalam tafsir dia Tafhimul Quran, dia bahas panjang hak ni. Tapi dia keberatan nak tolak hadis tu sebab ada juga hadis yang sanad dia sahih. Tu. Ramailah ulama lagu ni pun. Tapi setengah-setengah ulama macam Imam Nawawi, Imam Razi, orang-orang kuat, dia guna dirayah, dia tidak guna riwayat saja. Kadang-kadang orang boleh keliru lagi kita. Buat rekod sanad sahih, masuk dalam mana-mana kitab, dia pun kata ada hadis sahih. Kita kena guna logik. Sebab itulah nak menilai hadis ni, dia tidak dari segi riwayat saja, dari segi sanad saja. Tak. Cuba tengok misalnya ni, Imam Nawawi tak tahu kau tu, dia ulama hadis besar. Lepas tu dia tolaklah hadis sahih. Dia kira benda ni tak masuk akal, tak boleh. Kalau sungguh mesti geger dah dulu. Mesti orang kafir dah dia. Siapa dia kafir? Dia kini. Tak ada. Tak pernah sabar tu. Lepas tu dia sendiri baca dalam sembahyang dia pun baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau itu bukan Quran, baca ke dia? Mana boleh baca hak tidak Qurannya? Tengok tu. Lepas tu hak duduk di Kufah tu, orang mengaji qiraat gapo tu semua, siapa ke dia berlaku? Dalam qiraat dia hak dia ajar tak ada tu. Ada. Menunjukkan cerita tak ni karu. Saja orang nak fitnah dia. Orang nak fitnah dia. Zaman sekarang apabila Syiah ni mari, orang-orang duduk kata Syiah ni, dia kata dia pahaman dia Quran ni sudah ditokok tambah, sudah diubah oleh sahabat. Dia marah kepada orang ahli sunnah kata gitu ke dia pun kak buat mari hak sani. Buat dia dah buat kerja ni. Dia cedek dah. Kalau kata gitu kita perok buyuk ni. Dia buyuk Ibnu Mas'ud sani itulah.
Dia pun yang masuk saat ni dia cadada. Maknanya bukan kita saja. Kalau nak kafir pun sahabat pun kafir juga. Ya sama-sama kafir. Gitulah jadinya. Padahalnya tidak. Tak ada dek pun cerita tu. Kita kena pakai pendapat saat ni. Sebab itulah Imam Razi dia kata dalam kitab tafsir dia kata kalau betul lah Ibnu Mas'ud ni kata lagu ni bermakna tidak mutawatir Quran. Tidak mutawatir. Tidak semua ni baca lagu ni baca lagu ni. Bolehkah kita kata begitu? Quran ni tidak mutawatir. Sahabat besar pun tak tahu begitu semua. Tak benar sahabat kata dia. Atau kalau kita kata memang mutawatir tapi dia bantah, bermakna dia jadi sesat. Takkan gitu. Pasal dia kata dia sesat gitu. Ini kata Imam Razi. Mana kita tak boleh terima? Tak boleh terima. Ini karut kata dia. Tak usah mari lagu mana pun. Kita tak boleh pakai. Dengan sebab itu ulama-ulama kita selain daripada dia tengok sanad, kebanyakannya sanad tak pakai lah. Kebanyakan. Tapi ada juga beberapa yang boleh pakai dari segi sanad dia. Dari segi sanad dia. Sebab itu ulama-ulama hadis dia tidak tengok sanad saja. Misalnya macam nisfu tu, ada juga hadis, ada. Paling tinggi ada 2 hadis. Orang kata sahih. Kalau hak lain-lain beratus-ratus maudhu' saja. Ada orang kata ada, saja ada. Tak ada serabut. Kita kata begitu senang. Sebab apa? Kita kena guna logik, dirayah. Kalau benda ni penting setara tu, benda besar ni, ibadat ni, nyaramalah riwayat tidak seorang lah. Bagi dia kelebihan malam tu. Itu dari segi dirayah. Setiap kelebihan yang disebut mana Lailatul Qadar kau gapo kau, dia ada sebut ibadat, kena buat gini, kena buat gini. Malam tu ada sebut kena buat gapo? Tak ada sebut. Setara malam Qadar tu pun ada. Kita kena ibadat, kena gitu gini. Dia adalah anjurannya. Ni ada kelebihan saja. Kena buat gapo malam tu? Hak ada Nabi buatnya pergi kubur. Tak ada. Pasal dia pergi kuburnya tengah malam. Kalau iya apa? Hak tu pun ulama tak faham. Hak tu satu kelebihan kena pergi kubur tengah malam. Tak ada. Tak ada siapa pun faham gitu. Mana tak ada dia. Supah ni dia juga. Supah ni. Dia kena pakai kaedah dirayah. Ini tidak termasuk walaupun dia sebut di sini mushaf. Dia sebut tentang mushaf itu. Tetapi takkanlah Ibnu Mas'ud ni tak tahu. Dia sebut bawah ni muka surat 191. Boleh jadi yahtamil Abu Bakar Al-Baqillani kata tertib mushaf supaya ada lah ni mengikut surah supaya tertib lah ni. Dia kata mungkin ini dengan perintah Nabi SAW lagu ni. So boleh jadi juga ini ijtihad sahabat. Boleh jadi juga ini ijtihad sahabat kata dia. Nak susun lagu ni. Antara bukti yang menunjukkan bahawa tertib surah mushaf ni seperti yang ada lagu ni dan ia merupakan tauqifi, bukan makna boleh ijtihad. Dah, mesti kena tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan lain-lain yang diriwayatkan daripada Aus bin Abi Aus Hudzaifah Ats-Tsaqafi. Hak malam baru ni kita baca baru ni. Hak malam baru ni kita baca dah baru ni kan, iaitu dia bahagi kepada 7. Bahagi kepada 7. Hizib tu. Sahabat-sahabat dia baca lagu tu lah. Fami bi syauqin hak baru ni tu. Fa sampai kepada surah surah Fatihah sampai kepada surah Yunus. Apa ni? Begitulah seterusnya. Jadi bagi kepada 7 yang ni 7 hari. Hak tu riwayat tu. Maknanya tertib tu tertib hak ni lah. Hadis ini menunjukkan bahawa tertib surah hak ada dalam mushaf ni zaman Nabi lagu tu dah. Sahabat-sahabat duduk baca lagu tu dah. Dan benda-benda ni tak boleh nak rekod sendiri ni. Hak dia kata mungkin sahabat. Ijtihad sahabat. Itu pun tak kemah.
Hak kemahnya memang ketentuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertuduh lagu ni. Kena susun lagu ni. Duduk dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca lagu ni. Apa ya kita nak pertikai lagi? Dan Ibnu Mas'ud nak pertikai tak pernah sabar tu. Tak pernah sabar. Benda tak pernah sabar. Dengan sebab itu kita tolak. Yang adanya itu seperti hal ni. Ada pula orang kata mushaf Sayyidina Ali ni mengikut tertib nuzul Quran. Kalau tertib nuzul lagu mana? Tertib nuzul surah saja. Isi dia tu tidak serupa. Hak ni ada turun kemudian ada turun dulu. Lagu mana nak susun? Tak leh tu. Sakit kepala belaka tu. Sebab tu tak boleh nak kemukakan. Cuma royak kecek saja. Kecek saja. Hak surah Baqarah, hak surah apa dia tidak sekali turun. Ada hak dalam surah Makkiyah tu hak Madaniyah pun ada juga. Dalam surah Madaniyah pun ada juga hak Makkiyah ada juga ayat. Lagu mana? Dia susun lagu mana tu? Nak susun mengikut tertib betul tak ada. Sebab tu tak boleh kemukakan. Semua kecek saja. Hak betulnya seperti yang ada ni lah. Hak Nabi SAW tertuduh lagu ni. Habis cerita. Habis selesai. Tak ada dah hak lain-lain tu. Cumanya adalah sebut-sebut dalam Kitabul Masahif tentang mushaf-mushaf ni yang mana kebanyakan riwayatnya adalah maudhu' dan dhaif. Termasuklah ia dikarang oleh anak Imam Abu Dawud ni sendiri, Kitabul Masahif, dan ulama-ulama tolak dia. Dia kata dia ni pertikaikan dia. Sebab apa dia tulis kitab lagu tu? Menyebabkan jadi orang tu keliru. Menyebab orang jadi keliru. Dia tulislah mushaf orang ni gini-gini tertib dia. Padahal tak ada dek tu. Sebenarnya sudah terkumpul dalam mushaf lagu ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada dah. Selesai kalau kita faham gitu. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Aba Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, Aba Mas'ud, iaitu Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, ahli Badar dia ni. Abdurrahman bin Yazid kata, aku tanya dia ketika dia sedang bertawaf di Baitillah. Tanyalah. Apa dia tanya tu dapat diketahui daripada jawapan sahabat ni. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang baca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah pada sesuatu malam, 2 ayat itu sudah memadai kepadanya, sudah cukup kepadanya. Apa makna memadai kepadanya dan sudah cukup kepadanya tu apa makna? Dan akhir surah Baqarah tu ayat mana? Amanar Rasul itulah hingga kepada akhir tu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Situ daripada amanar Rasul. Ayat yang pertama sampai kepada Al-Masir itu, dan ayat yang kedua sampai ke akhir kita baca saat ni lah. Kalau baca hak tu pada suatu malam, kafatahu, cukuplah 2 surah ni untuk dia. Cukup tu apa makna? Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan cukup memadai kepada dia tu, yang ni sehingga tidak perlu dah dia qiyamil lail baca sebuah Quran. Tak perlu. Hak tu berpadan dah. Gitu. Qiyamil lail mana kepada orang yang tidak mampulah, padan dah hak tu. Padan dah. Tidak perlu kata qiyamul lail baca Quran sebuah Quran, tak perlu. Hak tu padan dah. Tetapi kepada orang yang tak boleh lah, kepada orang yang tak boleh, dia boleh setakat tu je. Nak berdiri semaya lama-lama pun sakit lutut, sakit orak, tak boleh. Hak bolehnya setara tu. Kalau boleh setara tu pun memadai dah. Nak ayat memadai dah. Itu satu. Yang keduanya, kalau sesiapa baca hak tu saja, tak perlu dah dia baca semua Quran sekali. Baca hak tu pun sekurang-kurangnya cukup dah. Tak perlu baca Quran semua sekali dah. Sebab sama ada di dalam semaya ke ataupun di luar semaya, tak cara. Sebab apa? Kandungan Quran tu boleh katakan ada dalam tu belakang. Dari segi kandungan dia, bukan dari segi pahala dia tu.
tentu pahala dia tu tidak sama. Kalau lagu tu kan tak payah baca Quran, perkara baca hak tu sajalah. Tak ada siapa pun kata gitu. Dari segi kandungan dia tu. Supaya dalam hadis yang lain kata qul huwallahu ahad 1/3 Quran. Bukan makna baca hak tu supaya baca 1/3 Quran. 3 kali baca sebuah Quran. Gitu. Tidak gitu. Maksud dari segi kandungan dia tu. Kalau nak bagi secara kasar isi Quran itu, maka kalau nak bagi kepada 3 lah. Satu bahagiannya terkandung dalam tu. Gitu. Hak ni pun lagu tu. Yang ketiganya, memadai kepadanya dalam bab i'tiqad, dalam bab akidah ni sudah padan dah. Dalam bab akidah. Itu makna memadai dah. Sebab apa? Sebab ia mengandungi arahan beriman dan beramal secara kasar. Sudah ada dah dalam itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, maknanya memadai kepada dia, cukup kepada dia untuk melindungi dia daripada perkara yang tidak baik berlaku kepadanya pada hari itu. Ini maknanya pelindung juga lah ni. Ini sebagai pelindung. Mana ayat pelindung, penjaga, pendinding kita. Mana tak payah kata baca hak lain. Kalau kita buat amal semua tiap-tiap hari atau satu hari itu baca sekali. Malam kau kat nak tidur tu cukup dah. Dalam setengah riwayat dia sebut 2 kali. Tengah hari sekali, malam sekali. Kalau buat amal hak tu semua cukup dah untuk jadi pelindung. Pelindung ni daripada gangguan-gangguan lah. Gangguan makhluk halus ke, orang buat kena kau gapo kau, baca. Itu makna memadai kepadanya itu sebagai ayat pelindung. Ada juga yang kata, ini pendapat yang kelima, memadai kepadanya atau cukup kepadanya untuk melindunginya daripada gangguan syaitan. Daripada gangguan syaitan. Yang pertama tadi gangguan umum. Orang nak kena kau, nak gapo kau, begitu. Ini gangguan syaitan. Yang keenamnya mengatakan memadai cukup kepada dia untuk melindungi dia daripada gangguan manusia dan jin, dua-dua sekali. Manusia dan jin. Yang ketujuhnya, makna dia memadai kepadanya pahala. Dari segi pahala yang dia perolehi dengan sebab baca saat ni, tak payah cari hak lain. Padan dah tu. Kalau nak kira padan dah tu. Dari segi pahala, mana nak ayat besar pahala dia nya. Kalau nak kira cukup untuk kita tu cukup dah. Seperti kita katalah, ada tu kata tak payah makan nasi, tak payah makan kau makan 2 butir pe ni ya. Padan dah. Tu maksud padan gitulah. Bukan makna kenyang sedap sebab makan nasi dengan budu cicuh tu dah. Tidak ada lagu tu. Dari segi tenaga tu cukup dah untuk tubuh kita. Nak pergi ke angkasa lepas takkan nak menanak pula. Nak menanak dengan puyuk belanga bawa pergi, dengan dapur bawa pergi. Dia kata tak payah makan ni ya. Sehari sebutir. Misalnya. Sehari sebutir. Memadai untuk dia dalam keadaan itu. Untuk tenaga dia, tidak kata jadi lembek, jelepek, tak boleh nak kerja apa dak. Supa dengan makan nasi juga. Dari segi tenaga dia tu. Namun kita nak kata sama serupa betul dak. Nasi tu sedap, berasa di mulut lagi sedapnya, masuk dalam tekak ni sedap, pak dalam perut tu pun sedap. Sedap belaka. Puas makan. Itulah makanan hak asal kita ni. Hak sebenarnya sebuah Quran tu semua sekali. Tapi kalau tak leh, hak ni pun cukup dah nak kira. Untuk batin kita, makanan rohani kita cukup dah. Paling tak boleh hak tu. Gitu kiranya. Boleh jadi juga boleh terkumpul semua tu. Bila baca ada semua tu boleh berlaku kepada seseorang. Tu hawi berlaku semua ni boleh jadi juga. Inilah yang disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar dan Imam Nawawi. Mana kalau kita baca ni semua yang disebut tadi tu mudah-mudahan ada berlaku, boleh berlaku. Gitu. Kalau campur pula dengan ayat kursi pula baca semua. Jadi itu sebagai pelindung tu, ayat-ayat pelindung orang kata. Dia nak sebut di sini kepada dia, Quran ini banyak faedahnya. Selain daripada pahala yang kita dapat, boleh kita baca dalam sembahyang apa semua tu, kita baca dengan baik, boleh dapat pengajaran,
dan bimbingan Al-Quran itu kita boleh dapat dengan baca Quran. Selain daripada itu, kita dapat melindungi diri kita. Kita dapat memberi tenaga kepada ruhani kita. Itu nama ayat. Dapat melindungi kita daripada kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang lain. Itu faedah Quran ni luah banyak. Bukan untuk membimbing kita dalam bab niaga, dalam bab jual beli saja, halal haram saja. Tak. Untuk keselamatan diri kita pun ada juga makna dalam Quran itu. Dengan sebab itu kita kena tahulah hak mana, ayat mana kena tahulah tu. Sebab dia tidak serupa. Hak ni khasiat dia gini, hak ni khasiat dia gini. Tu kita kena tahulah. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata sesiapa yang baca 10 ayat dalam sembahyang, berdiri ni maknanya sesiap man qama bi 10 ayatin, sesiapa yang diri sembahyang, mana dalam sembahyang dia baca 10 ayat. Lagu tadi makna dia. Satu lagi, sesiapa yang qama itu tidak semesti dia berdiri. Pakai hak tak boleh berdiri, hak duduk boleh juga, boleh tidur. Sesiapa yang baca 10 ayat ataupun 100 ayat ataupun 1000 ayat tapi dalam sembahyang belaka, itu makna yang kedua. Yang ketiga, maknanya sesiapa yang melaksanakan, menghayati, mengamalkan 10 ayat Quran. Ia ikut panduan 10 saja ayat Quran. Itu maknanya tidak semesti sembahyang. Di luar sembahyang dia mengamalkan hak tu. Dia tidak baca pun, itu makna qama. Sebab dalam bahasa Arab ni qama tu ada kalanya dengan makna melaksanakan, menyempurnakan, mengamalkan. Sebab dia kalau qama bi, gitulah makna dia. Qama bil amr, dia melaksanakan kerja tu. Dia melaksanakan kerja itu. Itu makna qama bil amr. Dia buat benda tu. Ni pun lagu tu juga. Ayat Quran, dia berpandu ayat Quran 10 ayat cukup dah. Tidak termasuk orang yang lalai dah. Nak rayaknya tidak nanti banyak Quran ni untuk nak buat panduan. Hudal lil muttaqin tu kata petunjuk kepada orang yang bertakwa tu tidak nanti banyak mana. Kalau hak nak pakar semati, hak ikut dengan betul. 10 ayat pun padat dah. Tidak leka dah, tidak lalai dah. Dia akan hidup dengan sedar. Tidak leka. Kalau baca atau seperti tadi jugalah, melaksanakan, mengamalkan 100, maknanya orang taat. Itu gelaran dia nya. Gelaran boleh al-qanitin. Sebab dalam Quran di tempat yang lain kan dia sebut al-qanitin wal qanitat. Dia sebut tu. Mana ini satu sifat yang istimewa. Maknanya orang yang taat, orang yang sentiasa menjunjung perintah Allah. Kalau 1000 ayat dia amal hak tu 1000 ayat, mana orang kaya lah. Kaya Quran ni, kaya jiwa lah. Tak ada dah nak kata dia sesak dia gitu. Lepas tu kalau mengamalkan semua sekali, lagu mana? Habislah, sempurna lah hidup. Nak kata sesak, nak jadi sesat dah. Nak kata jadi lekor lalai dah. Nak kata jadi tak cukup, tak memadai, jadi duk minta-minta dengan orang dah. Tidak akan ada. Orang yang ada Quran dalam jiwa dia tidak lagu tu. Dia hanya memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan ada dah hak berasa gundah gulana, serabut gapo tu dia tak ada. Sebab kaya, orang kaya tu kan senang. Lagu mana kalau kaya? Semua benda nak boleh. Ni pun lagu tu. Lagu tu lah juga dari segi ruhaninya. Tak ada benda dah hak perlu kena berubat, kena pergi kaunseling kau, kena pergi gapo minta nasihat, tak ada, tak perlu dah. Cukup dah ni. Nak pergi minta ke dia, dah dia cukup ada belakang dah. Nak tupai awak ke dia orang. Dia kaya dah. Gitu maksudnya. Kalau kita kata baca saja dalam semaya ke ataupun di luar semaya dengan makna lagu tu, faedah dia tu akan nyata besok di akhirat besok.
Dia ni akan jadi orang kaya. Dia ni disenaraikan tidak termasuk dalam orang yang lalai gitu. Ini saya esok akan nyata, akan apa. Tapi kalau kita kata mengamalkan seperti tadi, nyata selalu. Nyata selalu. Abu Daud berkata, Ibnu Hujairah, pasal ni kan dalam sanad tu, Abbas Sawiyah, dia dengar Ibnu Hujairah menceritakan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ibnu Hujairah tu ada dua, Ibnu Hujairah Al-Asghar, Ibnu Hujairah Al-Akbar. Dia Abu Daud nak ayat sini, Ibnu Hujairah Al-Asghar ni namanya Abdullah bin Abdurrahman bin Hujairah. Ibnu Hujairah Al-Akbarnya hak mana? Iaitu Abdurrahman tu, ayah kepada Abdullah tu. Ayah kepada Abdullah tu Ibnu Hujairah juga orang panggil, tapi hak tu Al-Akbar. Al-Asghar ni anak Abdullah, ayahnya Abdurrahman. Abdurrahman tu pun Ibnu Hujairah juga. Tetapi di sini yang meriwayatkan ini hadis ni Ibnu Hujairah tu iaitu anak tu, iaitu Abdullah, bukan hak ayah tu, hak anak tu. Itu dia nak ayatnya, beza tu. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As lagi, sebab dia ni seorang yang memang ahli ibadat dan sangat kuat baca Quran. Sangat kuat baca Quran, sehingga baru ni kan kita sudah jumpa dari riwayat sampai ada yang menyebutkan 3 hari susuknya berhenti sekat 3 hari. Asalnya Nabi SAW kata dalam masa 2 bulan, 40 hari, sebulan sekali nak habis Quran. Dia kata dia boleh buat lagi. Setiap Nabi kata tu, dia kata dia boleh buat lagi, dia mampu buat dalam masa yang kurang lagi pada tu. Sampai suk-suknya 3 hari. Dia ni. Maknanya 3 hari sekali khatam Quran dia ni, kalau mengikut riwayat itu. Baru ni kita sudah sebut dah, riwayat kebanyakannya 7 hari. Mana 7 hari sekali khatam. Dia ni. Maknanya seorang yang rapat sangat dengan Quran. Dengan sebab itu dia ambil berat gapo-gapo cerita tentang Quran ni, dia tahu. Macam ni, ada orang pergi minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar Quran, dia tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu bacalah 3 surah. Hak surah hak dimulakan dengan alif lam ra. Baca tu, Nabi kata. Jadi makna kita faham situ. Surah yang dimulakan dengan alif lam ra, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut lagu tu. Maknanya seperti yang kita dapati dalam Quran yang ada dalam gitu. Sehingga sahabat-sahabat pun faham dah hak mana. Hak dimulakan dengan alif lam ra tu surah-surah mana. Faham dah, dia tahu dah. Bermakna benda ni surah terkumpul dan sudah tersusun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Kalau tidak, wayak agak dia lagu tu. Kalau benda tu tak tahu mana lagi. Sampai Sayyidina Uthman baru ada, baru aturnya. Tidak lagu tu. Itu tak kena tu. Zaman Nabi lagi sudah diatur, sudah disusul lagu tu. Sehingga sahabat-sahabat ni tahu dah alif lam ra ni mana. Di sini dia sebut, iaitu surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim dan surah Hijr. Tu patut mula dengan alif lam ra. Kalau kita nak tambah satu lagi, iaitu surah Ar-Ra'd, tapi waktu ada tambah mim, alif lam mim ra, ada mim. Tapi kalau alif lam ra betul, hak tadi lah, iaitu Yunus 1, Hud 2, Yusuf 3, Ibrahim 4, Hijr 5 surah. Kamu baca tu. Nabi dia minta, Nabi ajar dia, Nabi kata baca tu. Maknanya pilihan. Kalau nak pilih, baca tu. Nabi SAW kata baca waktu tu, kira-kiranya dia tidak suruh kata gitu, suruh baca waktu. Makna orang tu boleh jadi tak tahu lagi, kira-kiranya dia akan ajar lah tu. Satu maknanya, kira-kiranya bila dia kata baca waktu, kalau orang tu setuju kan, dia akan ajar lah, baca. Satu maknanya. Satu lagi makna orang tu sudah tahu dah, dia sudah baca dah Quran banyak-banyak. Cuma kalau nak pilih hak mana, baca ni, hak tu lebih sesuai. Ni pendapat yang kedua ini lebih sesuai. Yang mana dia tahu dah, dia sudah baca dah, belajar dah, tahu dah. Cuma nak pilih, kalau nak pilih nak amalan lah untuk dia ni hak mana, Nabi SAW kata. Tapi dia kata saya ni tua dah, hati pun berat, hati pun payah nak ingat, kata dia. Lidah pun berat nak sebut, kalau banyak tu nak baca tu banyak.
Nabi SAW kata kalau lagu tu baca surah hak mula dengan Hamim. Hamim. Surah hak mula dengan Hamim. Baca hak tu lah. Tapi dia kata lagu tu juga. Mana payah tu nak baca tu, dia tu wadah. Dia tak berapa ingat molek. Dan lidah dia pun berat. Nabi SAW kata baca musabbihat, hak dimulakan dengan tasbih. Hak ada sabih, sabih ke, sabbaha ke, yusabbihu ke, subhana, ada lagu tu. Baca tu boleh juga. Orang tu kata lagu tu juga payah tu. Tolonglah ajar saya. Ajar saya tu, makna ajar tadi dua makna kan tadi. Satu ajar tu, kalau saya nak tu Nabi SAW pun ajar tu, baca. Saya pun turut dia baca. Satu, ajar tu maknanya ayat hak mana hak nak baca. Mana dia sudah tahu dah, pandai dah bacanya. Ajar tu maksudnya ayat hak mana hak molek saya baca. Akhir sekali dia kata, ajarlah saya satu surah yang merangkumi semua, yang lengkap. Nabi SAW pun ajar dia. Jadi daripada hak ni ajar ni sehingga selesai Nabi baca, menunjukkan Nabi baca, menunjukkan Nabi SAW baca. Dia pun turut. Nabi baca. Bermakna Nabi SAW ajar Quran sahabat dia dengar dia baca. Sahabat dengar, sahabat turut. Gitu. Itulah orang panggil belajar qiraat, cara baca tu. Belajar tajwid Nabi SAW sendiri lagi sudah ajar dah. Bukan kemudian dia lagi dulu lagi ajar. Maknanya dia baca di sini. Kalau kita kata yang pertama tadi dia akan baca lagu tu, makna banyak benar lah. Akan bacanya waktu ni duk turut. Boleh jadi Nabi SAW baca ni sebab pendek, mudah selesai. Dan kalau hak banyak-banyak tadi, dia tidak akan baca gitu. Dia hanya royak. Gitu. Mana kalau kamu perlu belajarlah. Ataupun kalau kamu sudah tahu dah, kamu baca hak tu. Hak ni sebagai ringkas. Nak kita kata nak ijazah lah, nak bui ijazah ni dia tidak suruh baca banyak biasanya. Baca hak pendek sikit lah. Lepas tu kan dia kira ijazah lah. Apa lagi? Sahabat ni dia orang Arab, dan dia boleh baca. Dia boleh baca. Cuma dia hak dia duduk miskin ni bukan masalah. Dia tak boleh baca kau gapo, masalah lidah dia berat. Gitu je. Dia sudah tua. Tu je hak dia sebutnya. Bukan dia kata saya tak boleh baca, saya tak pandai lagi. Tak. Dengan sebab itu beberapa pendapat tadi ada kemungkinan berlaku. Kemungkinan dia tahu dah baca. Cuma dia nak panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak suruh dia baca hak mana kalau nak pilih. Kalau nak pilih. Gitulah cara. Bila gitu dia berkata, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tak akan tambahkan daripadanya sampai bila-bila pun. Aku tak akan tambah lebih daripada sampai bila-bila pun. Thumma adbara rajul. Orang tu pergi. Maknanya dia pakai baca hak tu lah. Tidak akan tambah tu maknanya tidak akan baca hak lain. Dia akan baca hak tu. Apakah makna baca dalam sembahyang hak tu juga? Beberapa rakaat hak tu juga? Tidak. Maksudnya kalau di luar sembahyang hak dia nak buat amal, dia nak baca semua. Hak mudah bagi dia. Itu hak ni dia baca. Dia tak akan tambah daripada hak ni. Kecuali kalau dia tengok Quran, boleh baca lah lebih daripada tu. Hak ni mana berdasarkan tadi dia kata hati saya ni sudah berat, saya payah nak ingat. Hak mudah ingat hak ni ingat. Hak ni ingat ni, hak ni. Pasal pendek untuk dia baca bila-bila masa pun boleh hak ni. Bukan maksudnya dia tak akan tambah lebih daripada ni, dia tak saya baca dah Quran hak lain dah. Ni hak baca mana dengan ingatan, berdasarkan ingatan dia. Hak ni hak mudah. Bukan makna tak saya baca Quran hak lain. Tidak makna gitu. Sebab tak pernah sabar. Tak pernah sabar dia akan kata tak saya baca dah hak lain Quran. Dan baca hak ni semua. Tak ada pula sebut di mana-mana bahawa dia ni sama-sama baca hak ni semua. Kalau 2 rakaat sembahyang, 2 rakaat tu baca hak ni surah ni semua. Adakah makna tak baca Fatihah nak kah? Takkanlah gitu. Hak ni maksudnya hak mudah kepada dia untuk dia nak baca semua, kerana Nabi SAW sendiri ajar dia
berkat Nabi SAW. Jadi nak ambil waktu, nak buat sebagai amalan dia, sebagai wirid dia, atau sebagai hizib dia. Sebagai hizib dia, seperti yang kita sudah bicara baru ni kan. Ambil mana-mana ayat untuk kita buat amalan kita. Ini termasuk dalam waktu lah ni. Nabi SAW kata orang ni nampak lekeh ruwaijil. Ruwaijil itu boleh jadi daripada rajul, tapi ini tidak mengikut kias lah dari segi bahasa Arab. Kalau rajul maknanya orang, ruwaijil makna orang yang nampak lekeh, tapi orang ni berjaya. Mana Quran ni kalau pegang sikit, yang paling sikit pun, kalau ikut sungguh, orang tu akan berjaya. Itu maksud Nabi SAW. Satu lagi, ruwaijil daripada rajil. Rajil mana hak jalan kaki. Orang hak jalan kaki gini, orang dia berjaya. Mana tidak nanti banyak, sikit pun pada ada Quran. Apatah lagi kalau banyak. Satu lagi makna dia je, tadi dia tidak akan tambah daripada hak ni, lebih daripada hak ni. Maknanya dia akan beramal mengikut panduan hak ni. Dan Nabi SAW dia tanya, ajarkanlah saya satu surah yang merangkumi semua, yang lengkap. Bermakna bila Nabi SAW ajar hak ni, bermakna itu ada isyarat dah, dalam ni cukup dah, merangkumi dah. Kalau kita berpandu ke surah tu saja padan dah untuk hidup ni. Untuk hidup ni. Terutamanya hak akhir itu. Iaitu Nabi SAW kata, innaha jami'ah fadzah. Iaitu apa dia hak akhir sekali, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Cukup. Tu merangkumi semua. Hak itulah yang paling lengkap sekali. Kalau berpandu hak tu, mana dia tidak akan lebih daripada hak tu. Yang ni cukup dah. Dan Nabi kata ni merangkumi dah, mana kira-kiranya ada belakang dah lah dalam itu. Mana kalau kita gali dalam itu, cukup dah untuk jadi panduan sebagai Muslim. Walaupun padan lah sekat tu, tidak kata sempurna benar tu dah, cuma padan dah. Setara tu pun sudah berjaya dah orang tu. Itu makna yang kedua. Seterusnya makna yang ketiga yang Nabi SAW kata dia berjaya ni, dari segi mana? Dia ni cerdik. Cerdik. Dia nak cari benda yang rekah tapi faedah dia besar. Sikit tapi makna dia luas. Dari segi tu Nabi puji. Maknanya seseorang yang pilih cara lagu ni adalah orang yang bijak. Dia tahu dia tidak mampu. Dia sepatutnya dalam keadaan tidak mampu, dia kena buat mana. Bukan tak buat langsung dah. Dia tanya, nak buat lah tu, tapi nak buat hak padan dengan ray dia. Itu makna cerdik. Nabi puji kerana dia ada sifat. Jangan pula makna bila kita tak mampu tinggal terus tak buat. Tak sah lagu tu. Ambil hak mana hak benar sabar, hak paling ringkas, hak paling mudah tapi besar artinya kepada seseorang. Sebab itu Nabi SAW puji, dia kata 2 kali lagu tu, aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil. Dia kata lagu tu. Kemudian bilangan ayat. Ini Imam Abu Daud mari contoh saja. Bilangan ayat dia mari contoh saja. Maknanya hak dia sebut ni ayat bagi suratul Mulk. Berapa ayat? Sebagaimana kita tahu dari segi tertib surah, Nabi SAW juga yang sebut. Nabi SAW juga yang ajar. Cara nak baca, Nabi SAW juga ajar. Tak boleh baca laju sangat. Nak khatam selama mana, Nabi SAW juga ajar. Lepas tu bilangan ayat dalam tiap-tiap surah tu, Nabi juga yang royak. Ini satu contoh. Dia tak sebut lah lain. Nak sebut lain tu tengok lain lah pula. Cuma hak ni satu contoh. Mana bilangan ayat tu sama dia royak ada. Jelas dah. Susunan dia tu lagu ni. Sebab ayat yang pertama hak ni, ayat yang kedua hak ni, maklum dah. Tidak kata kemudian baru susun. Sepakat sahabat bincang lagu mana nak letak mana. Dah tidak lagu tu. Semua maklum dah. Buktinya ni hadis-hadis ni. Riwayat daripada Abbas Abu Syami, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW katanya satu surah besar. Mana surah yang cukup bermakna, cukup besar artinya dalam Quran ni. Ada 30 ayatnya. 30 ayat. Ia boleh memberi syafaat kepada pembacanya sehingga Allah mengampunkan dosanya. Siapa setara tu?
Apa dia? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maknanya kalau ambil daripada tabarakalladzi biyadihil mulk sampai ke hujung tu 30 ayat. Memang sungguh 30 ayat. Mana lengkap dah dia sebut waktu. Dengan sebab itulah setengah-setengah ulama kata surah ni surah apa? Surah Tabarakah. Boleh. Sebab apa? Nabi ada sebut Tabarakalladzi biyadihi. Dia tidak kata surah Al-Mulk. Dia tidak kata gitu. Surah Mulk pun boleh juga. Ada juga sebut di tempat lain. Tapi kalau nak sebut gini pun boleh juga. Surah apa dia? Surah Sayaku. Apa ni surah? Misalnya kita kata Bani Israel, Subhanalladzi asra misalnya. Surah apa dia? Suratul Kahf, Kaf Haya Ain Sad. Apa ni surah Taha ke? Sebut mula-mula. Itulah nama surah. Boleh kita sebut gitu. Walaupun ada nama lain macam surah Al-Mulk, surah ni itu pun sabit juga di dalam hadis-hadis. Ada di dalam hadis banyak. Daripada sinilah menunjukkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim di awal dia tu bukan satu ayat daripada surah itu. Bukan satu ayat daripada surah itu. Kalau ia merupakan satu ayat dari surah itu, bukan 30 jadi 31. Jadi 31. Berdasarkan hadis ini kita dapat faham hak dalam Quran tu, hak di awal surah tu ada bismillah tu, itu bukan satu ayat daripada surah tu. Ada juga ulama seperti Imam Syafi'i, dia kata tiap-tiap surah tu bismillah tu satu ayat daripada surah tu. Itu pendapat dia. Tapi ulama lain ramai tak setuju. Dia kata tak. Misalnya ni hadis ni, dia sebut 30 tu tak masuk bismillah. Kalau masuk bismillah, dia tidak kata 30, 31. Ini menunjukkan bismillah tu tidak termasuk. Kalau tidak termasuk, dia tu sebagai gapo? Sebagai gapo? Mula kita sebenarnya sudah lalu dah, sudah bicara dah, tapi takut tak ingat. Sebut semulalah sepintas lalu. Iaitu ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Imam Malik mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di mana-mana surah pun ia bukan satu ayat daripada surah itu. Tak. Hanya ada tu untuk tabarruk, berkat saja. Untuk berkat saja, ambil berkat saja. Hak Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah tu pun bukan satu ayat daripada surah tu, kecuali hak dalam itulah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam ayat tu, hak tu sebagai ayat Quran. Hak lain-lain tak, kata dia. Tetapi pendapat dia tu dibantah oleh orang lain pula. Kalau tidak ayat Quran, apa ada dalam Quran? Hak lebih moleknya, paling molek dalam banyak-banyak tu, iaitu bismillah ni pun sebagai ayat Quran juga. Tetapi ia bukan satu bahagian daripada tiap-tiap surah. Ayat Quran juga. Tapi ia bukan satu bahagian daripada surah, bukan satu ayat daripada surah. Tapi ayat Quran yang tersendiri yang Allah SWT bui untuk memisahkan satu surah dengan surah yang lain. Itu maksudnya. Ayat Quran juga. Kalau tidak Quran, apa boleh letak sekali? Orang tak akan tulis, tidak akan letak lagu tu. Bukan apa ni? Seperti Imam Malik, dia kata tak. Dengan sebab itu dia tak baca. Dia tak baca sungguh. Fatihah ataupun Qahar pun tak baca. Alhamdulillah selalu. Hak lain-lain pun surah tu pun tak baca bismillah. Tak ada. Pagi hak tu untuk berkat saja. Lepas tu apa yang kita buat dalam Quran? Dan Nabi bubuh. Untuk berkat apa ya? Dan Nabi bubuh. Nabi ajar lagu tu. Ditulis masa dia tu, depan dia tu lagu tu. Dan dia terima lah. Tapi kita tak boleh kata ia sebahagian daripada Quran. Hak tu hak Nabi bubuh. Itu pendapat dia lah. Imam Syafi'i kata sebahagian daripada tiap-tiap surah. Itu pendapat dia. Tapi hak lebih kemah dan hak paling baiknya seperti kita kata tadi, hak ni ayat Quran juga. Memang untuk berkat, tapi ia tu ayat Quran juga. Tapi ia bukan satu juzuk daripada tiap-tiap surah. Bukan satu juzuk daripada tiap-tiap surah. Tetapi hak dalam Fatihah tu, tu sebagai satu juzuk daripada Fatihah kau tidak. Hak tu pun khilaf banyak lagi.
Maknanya disebut. Baiklah, kalau surah Fatihah tu dia kata, dia sebut 7 ayat. Kalau tidak masuk bismillah, atas dah satulah. Orang yang mengatakan ia satu juzuk daripada Fatihah sebab 7. Kalau tak masuk waktu jadi 9. Jadi 9, tidak 7. Pula. Dengan sebab itu dia kata 7. Jadi Imam Malik dan orang-orang lain yang sependapat dengan dia tu, dia kata tak termasuk tu. Cuma dia bagi 2 hak situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Situ sah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maknanya situ tu ada 2 situ. Bila pecah 2 situ jadi 7. Situ dia bagi ikut tu. Lepas tu mungkin kita kata dah, apa maknanya hak ni kata 7 tu kira dengan hak ni. Hak ni kata 7 juga, tapi kira 7 tu semua sepakat belaka dah 7 ayat tu. Cuma dia kira sini. Apa makna ni? Siapa dia ayat lagu tu pula? Kita kata surah Fatihah itu turun beberapa kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketikanya dikira sekali dengan hak tu. Ada ketikanya tidak dikira dengan hak tu. Itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Mana ada kalanya satu-satu surah tu dia beberapa kali turun. Termasuk surah Fatihah. Jadi kali ni dia kira hak ni. Kali ni tidak kira hak ni. Mana hak tu pun boleh juga. Tapi bismillah tu tetap ada orang yang tidak kira dia tu sebagai satu bahagian daripada Fatihah. Dia kata bismillah, situ ada juga. Ada juga. Cuma sebagai satu juzuk daripada surah Fatihah tu kan tidak. Itu saja. Situ tetap ada. Dari segi tulisan dalam Quran, bila kita tulis, bila kita cetak, mesti kena ada lagu tu. Cuma nak dianggap sebagai satu bahagian daripada surah, itu saja yang khilaf. Apa jadi khilaf? Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Tentang bilangan tak ada khilaf. Tentang hak mana nak kira lagu mana. Jawabnya seperti tadi lah. Ada ketikanya kepada Nabi dia turun gini. Pada kali ni gitu maksud dia. Pada kali ni gini pula maksud dia. Ini kedua-duanya boleh. Dan Nabi SAW terima kedua, bolehlah. Dengan sebab itu dalam setengah-setengah Quran yang ada ni, tapi hak tempat kita ni kebanyakan yang tersebar tu bismillah satu. Dalam Fatihah tu satu. Mana ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin 2. Dia gitu. Setengah-setengah nuskhah Quran ini Bismillahirrahmanirrahim dia tak ada tulis kau satu. Alhamdulillahirabbil alamin, situ baru tulis satu. Betul kedua. Betul kedua. Kedua-duanya betul, tidak salah. Bab tafri'i abwabis sujud wa kam sajdatan fil Quran. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.